Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulul karim amma ba'. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang cintakan dunia akan memudaratkan akhiratnya, dan siapa yang cintakan akhiratnya akan memudaratkan dunianya. Maka jika itulah kaedahnya, hendaklah kamu mengutamakan sesuatu yang kekal ke atas sesuatu yang akan binasa. Mishkat, Ahmad dan Baihaqi. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang cintakan dunia akan memudaratkan akhiratnya, dan sesiapa yang cintakan akhiratnya akan memudaratkan dunianya. Maka jika itulah kaedahnya, hendaklah kamu mengutamakan sesuatu yang kekal ke atas sesuatu yang akan binasa. Mishkat, Ahmad dan Baihaqi. Sayyidina Bara radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan Nabi SAW, siapa yang menyempurnakan syahwatnya di dunia, maka dia akan terhindar pada dapat menyempurnakan keinginannya di akhirat. Siapa yang merenung ke arah harta benda dan perhiasan orang-orang kaya dan hidup dalam kemewahan dengan pandangan yang tamak, maka dia akan dipandang hina oleh kerajaan semesta alam. Siapa yang redha dengan kadar rezeki yang paling sedikit, maka dia akan mendapat tempat yang tertinggi dalam Jannatul Firdaus. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada hari kiamat nanti, dunia akan dibawa dalam keadaan seorang wanita yang sangat tua lagi hodoh. Mata terjojol bergigi jongang yang akan didirikan di hadapan seluruh manusia. Mereka semua akan ditanya, apakah kamu mengenalinya? Mereka akan berkata, na'udzubillah, apakah balanya ini? Akan dikatakan kepada mereka, ini ialah dunia yang dikerananya seorang membunuh seorang yang lain. Hubungan silaturahim diputuskan, lantarannya kamu sering berdengki, berdendam dan kamu terpedaya dengan tipu dayanya. Selepas itu wanita tua itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Dia akan meraung-raung, bawalah mereka bersamaku, masukkanlah orang-orang yang mengejarku bersamaku. Maka Allah SWT akan berfirman, masukkan orang-orang yang selalu mengejarnya bersamanya. Pada hakikatnya setiap orang harus merenungi bahawa dia akan melalui 3 zaman. Pertama, zaman yang bermula pada waktu kejadian alam sehingga kepada kelahirannya di dunia. Kedua, zaman yang bermula daripada kematiannya sehinggalah selama-lamanya. Di antara kedua zaman itu ada zaman ketiga yang bermula daripada kelahirannya sehingga saat kematiannya. Jika tempoh itu dibandingkan dengan jumlah himpunan zaman permulaan dan zaman pengakhiran, maka dapat diketahui bahawa ia adalah sangat sedikit. Lantaran itulah Nabi SAW bersabda, apakah hubungan aku dengan dunia? Keadaan aku dengan dunia adalah seumpama penunggang yang bersafar pada panas terik. Dalam keadaan panas terik itu dia ternampak sepohon pokok yang rendang. Lantas dia telah berhenti di bawah naungan pokok itu pada waktu tengah hari untuk berehat seketika. Kemudian dia akan meninggalkan pokok itu untuk meneruskan perjalanan. Sememangnya orang-orang yang memandang dunia dengan pandangan yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW, maka sama sekali dia tidak akan tunduk kepada dunia dan sedikit pun dia tidak akan menghiraukannya. Masa kehidupan ini adalah terlalu singkat yang telah berlalu dalam keadaan senang dan gembira atau keadaan sedih dan susah. Pada suatu ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat yang sedang menyempurnakan pembinaan rumahnya dengan kapur. Lantas baginda SAW bersabda, kematian lebih hampir kepadamu daripada rumah ini. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, keadaan di dunia adalah seumpama seorang yang berjalan dalam air. Adakah siapa yang mampu berjalan dalam air dan kakinya tidak basah? Nabi Isa AS berkata, bahawa aku memberitahu kamu satu perkara yang hak, iaitu sebagaimana pesakit tidak merasa kelazatan makanan kerana kesakitan yang bersangatan, demikianlah ahli dunia tidak akan merasa lazat dalam beribadat. Juga sebagaimana tabiat binatang yang lama tidak ditunggang akan menjadi kasar dan keras, kebiasaannya ditunggang akan hilang. Demikianlah jika hati-hati dan dilembutkan dengan mujahadah ibadat dan mengingati maut, maka ia akan menjadi keras. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.